السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang dan disusung oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah. InsyaAllah kita sambung balik bab sifatis salah. Jadi pada minggu lepas kita tidak sempat habis bincang hadis yang ke-279 daripada kitab Bulughul Maram, yang mana hadis ni diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dikeluarkan oleh 7 orang ulama hadis termasuk Bukhari dan Muslim, yang mana dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu bangun hendak mengerjakan solat, yang pertama sekali adalah sempurnakanlah wudukmu, lalu menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah. Jadi pada minggu lepas kita cerita panjanglah sikit berkenaan dengan takbir ataupun takbiratul ihram. Kemudian bacalah sebahagian daripada Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rukuklah dan tumakninahlah dalam rukukmu, lalu angkatlah tubuhmu sampai berdiri tegak, maksudnya i'tidal. Sesudah itu sujudlah dan tumakninahlah di dalam sujudmu. Kemudian angkatlah tubuhmu dan tumakninah kamu dalam keadaan duduk, iaitu duduk di antara dua sujud. Sesudah itu sujudlah dan tumakninahlah di dalam sujudmu, sujud sekali lagi. Baik, sesudah itu lakukanlah perkara yang sama di dalam semua solatmu. Jadi benda hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar saat ni tu buat belaka setiap rakaat. Nah, melainkan takbiratul ihram tidak ada setiap rakaat. Baca Fatihah setiap rakaat, rukuk setiap rakaat, i'tidal setiap rakaat, sujud setiap rakaat, duduk antara dua sujud setiap rakaat. Begitu juga sujud yang kedua setiap rakaat. Baik. Sesudah itu lakukanlah perkara yang sama dalam semua solatmu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu lepas kita kepada hadis ni dinamakan sebagai hadis al-musi salatah. Orang hak yang dia buat dak comel sembahyang dia. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok dia sembahyang dak betul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia ulang balik sembahyang dia. Sampai cukup 3 kali, dia pun khabar kepada Rasul dia tidak mampu dah untuk buat comel lagi, maka dia minta Rasul hajar kepada dia sembahyang. Ni Rasul hajar kepada dia sembahyang. Maka hadis ni ulama fiqh jadikan sebagai dalil kepada perkara-perkara yang wajib, perkara hak yang fardu yang dilakukan dalam sembahyang. Semua benda hak yang Rasul sebut dalam hadis ni semuanya adalah perkara yang diwajibkan, yang menjadi fardu kepada orang hak yang sembahyang kena buat. Dan dalam hadis ni sepakat ulama mengatakan tidak ada perkara yang disunatkan yang disebut dalam hadis ni. Semuanya hak yang wajib belaka. Dan sepakat ulama juga mengatakan bahawasanya hadis ni bukan semua perkara wajib disebut dalam hadis ni. Ada lagi beberapa perkara wajib tidak disebut dalam hadis ni.
Antaranya niat, hak yang kita bincang pada minggu lepas, tidak disebut dalam hadis ni, tapi niat sepakat ulama mengatakan ia termasuk dalam fardu salat. Begitu juga tasyahud akhir, sepakat ulama mengatakan termasuk dalam fardu salat. Duduk tasyahud akhir termasuk dalam fardu salat. Tidak disebut dalam hadis ni. Hadis ni bukanlah sebut semua benda yang diwajibkan dilakukan oleh seorang dalam sembahyang. Kenapa kau Rasul sebut belaka? Kerana ada beberapa perkara, contoh sebagai contoh niat, telah maklum kepada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maklum dah benda tu diwajibkan. Baik. Dalam hadis ni juga tidak sebut salam. Salam tak sebut dalam hadis ni. Namun di sana ada dalil-dalil yang lain yang menjadi sandaran kepada pandangan majoriti ulama bahawasanya salam juga termasuk dalam rukun sembahyang. Ada ulama kata salam bukan rukun sembahyang dia. Sebab tu kita kata majoriti. Majoriti ulama mengatakan salam juga termasuk dalam rukun sembahyang. Sama juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Rasulullah selepas daripada tasyahud akhir, kalau menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah rukun sembahyang. Namun di sana ada pandangan ulama yang lain mengatakan bukan rukun sembahyang. Jadi kesimpulannya, hadis ini adalah hadis yang cukup penting di dalam kita mempelajari berkenaan dengan perkara-perkara yang diwajibkan kita lakukan dalam sembahyang. Baik. Seterusnya kata dia, wa mithluhu fi hadis Rifa'ah 'inda Ahmad wa Ibn Hibban hatta tatma'inna qa'ima. Perkara yang sama disebutkan dalam hadis Rifa'ah. Yang mana hadis Rifa'ah ni ada di sisi Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad dia. Begitu juga di sisi Imam Ibn Hibban dalam kitab Sahihnya. Cuma ada sedikit penambahan, dan tumakninahlah kamu dalam keadaan berdiri. Hadis ni hadis sahih juga. Dalam riwayat ni tidak sebut tumakninah dalam keadaan berdiri. Dalam riwayat yang tadi tidak sebut ketika i'tidal kena tumakninah. Namun ada riwayat yang lain ketika i'tidal mesti juga tumakninah. Dan benda ni kita huraikan dah pada minggu lepas. Yang mana kita sebut ada ulama berselisih pandangan pada menetapkan hukum tumakninah di dalam i'tidal. Adakah disyaratkan ataupun tidak? Ada sebahagian daripada ulama, dan pandangan ini adalah pandangan majoriti ulama, bahawasanya mesti kena tumakninah dalam i'tidal. Biar ada perceraian di antara pergerakan kita bangun daripada rakaat kepada i'tidal dan pergerakan kita daripada i'tidal kepada sujud, itu dipanggil tumakninah. Biar ada perceraian. Jangan tidak ada perceraian, bangun dan nak berhenti terus turun kepada sujud. Mesti kena ada perceraian. Itu yang dinamakan sebagai tumakninah. Baik. Wali Ahmad fa aqim sulbaka hatta tarji'al idham. Sedangkan menurut riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ada riwayat yang kedua, disebutkan dan tegaklah tubuhmu hingga persendian tulangmu kembali ke ruasnya masing-masing. Jadi kembali kepada tempat asal. Kan kita rokok, lepas tu kita bangun semula, jadi tulang-tulang kita kembali kepada tempat asal dia. Itu maksudnya kita kena i'tidal betul molek. Okey, habis. Seterusnya, walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadith Rifa'ah bin Rafi'in innaha lan tatimma salatu ahadikum hatta yusbigha al-wudu'a kama amarahu Allah thumma yukabbira Allah wa yahmadahu wa yuthniya alayhi. وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. Menurut Nasa'i dan Abu Dawud, ini hadis yang berkait dengan hadis yang kita bincang sebelum daripada ni, sama je, lebih kurang je. Menurut riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Abu Dawud melalui hadis Rifa'ah bin Rafi' disebutkan, lagu mana disebutkan, sesungguhnya tidak sempurnalah salat seorang di antara kamu sehinggalah dia menyempurnakan wuduknya seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Basuh muka, basuh tangan, sapu sebahagian daripada kepala dan basuh kaki berserta dengan niat dan jaga tertibnya. Dalam riwayat ini disebutkan pula kemudian bertakbir membesarkan Allah, memuji dan menyanjung Allah. Ada ucapan-ucapan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang. Dalam riwayat ini juga disebutkan, jika ada sebahagian dari Al-Quran yang kamu hafal, maka bacalah. Dan jika tidak ada, maka pujilah Allah dan agungkanlah dia. Jadi kalau ingat Quran, baca. Dan kita cerita dah, hak yang menjadi
fardu ataupun rukun sembahyang adalah Fatihah. Baik, bagi orang yang tidak mampu untuk membaca Fatihah, maka dibacalah mana-mana ayat Al-Quran yang mampu dia baca. Kalau dia tak mampu juga baca, maka dia ganti pada tempat tersebut dengan zikir. Tak reti baca Quran, tak reti langsung. Jadi pakai baca zikir, zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baik. Dan ucapkanlah la ilaha illallah. Wali Abi Dawud thumma qra' bi ummil Quran wa bima syaa Allah. Menurut riwayat Imam Abu Dawud disebutkan kemudian baca ummul Quran, yakni suratul Fatihah, dan surah lain yang dikehendaki dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maksudnya membacalah Al-Fatihah dan membacalah ayat-ayat yang lain selepas daripada membaca Fatihah. Wali Ibn Hibban thumma bima syi', menurut riwayat Imam Ibn Hibban disebutkan kemudian bacalah surah apapun yang kamu suka. Kesimpulan daripada beberapa hadis yang lepas adalah di antara rukun sembahyang ada baca Al-Fatihah. Ini kita bincang panjang lebar pada minggu lepas, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita masuk hadis yang baru. Katanya wa an Abi Humaid as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibayhi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري. Maksudnya daripada Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu telah menceritakan, katanya aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir, maksud bertakbir di sini adalah bertakbiratul ihram, mengangkat kedua belah tangannya sehingga sejajar bertentangan dengan kedua-dua bahunya. Jadi kata Abi Humaid dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, nanti kita tengok lepas daripada ni. Kata Abi Humaid, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Rasul angkat takbiratul ihram, Rasul akan angkat dua tangannya bertentangan dengan dua bahunya. Rasul angkat tangan sehingga bertentangan dengan dua bahunya. Maka kata ulama, ni di antara perkara yang disunatkan bagi orang yang sembahyang. Masa akad takbiratul ihram, sunat dia akad dua tangan. Dia akad dua tangan, yang mana akad dua tangan saat itu bertentangan dengan bahu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang ada empat tempat yang disunatkan kita akad dua tangan. Ada empat tempat. Yang pertamanya dalam takbiratul ihram. Yang keduanya ketika rakaat. Yang ketiganya ketika bangun daripada rakaat kepada i'tidal. Yang keempatnya adalah ketika kita bangun daripada tasyahud awal, bagi sembahyang yang ada tasyahud awal. Empat tempat tu saja sunat kita akad tangan. Ada pun selain daripada empat tempat tak sunat. Ada sebahagian daripada orang kita tiap-tiap rakaat bangun daripada sujud bahang bakat tangan belaka. Tak sunat Hak yang disunatkan empat tempat. Dalam takbiratul ihram sepakat ulama mengatakan sunat kita akad tangan. Tak wajib akad tangan, sunat. Kerana benda tak wajib akad tangan? Kerana akad tangan tidak disebut dalam hadis al-musi' salatah yang kita bincang sebelum daripada ni. Jadi sunat akad tangan. Yang pertama dalam takbiratul ihram berpandukan kepada hadis ni. Yang keduanya sunat akad tangan ketika rakaat, berpandukan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mula sembahyang, dia akan angkat dua tangan bertentangan dua bahu. Lepas tu wa idza raka'a lirruku'
wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma kadzalik. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak rakaat dan Rasulullah bangun daripada rakaat kepada i'tidal, Rasulullah juga angkat dua tangan dia sebagaimana dia angkat dua tangan dalam takbiratul ihram. Okey, jadi tiga dah dalam hadis ni. Yang keempat, dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Humaid yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, yang mana dia menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thumma idza qama min ar-rak'atain kabbara wa rafa'a yadayhi." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia bangun daripada dua rakaat, dia ucap takbir Allahu Akbar dan dia angkat dua tangan dia hatta yuhadhiya bihima mankibai, sehingga dua tangannya bertentangan dua bahu. Okey, itu di antara dalil yang dijadikan sandaran oleh majoriti ulama bahawasanya disunatkan kita angkat tangan pada empat tempat dalam sembahyang kita. Yang pertamanya dalam takbiratul ihram, yang keduanya ketika rakaat, yang ketiganya ketika i'tidal, yang keempatnya ketika bangun daripada tasyahud awal. Tu kita kena ingat empat tempat ni sunat kita angkat tangan. Dan kita kepada sandarang-sandarang daripada ataupun dalil-dalil yang dijadikan sandarang kepada hukum ini. Okey, selagi yang nak sebut juga satu lagi. Ni penting jugalah. Bagi orang yang masbuk, kan bagi makmum, dia apabila kita makmum, kita kena ikut imam. Ini ada sikit, walaupun dok kait benda yang kita nak bincang, tapi biarlah benda yang kita kebal ni ada sedikit kaitan. Jadi kan kita makmum, kita apabila kita masuk dalam sembahyang kita ikut imam. Imam rakaat kita, imam sujud kita. Imam duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud kita. Jadi kadang-kadang makmum masbuk saat ni tu imam tasyahud awal, dia dok tasyahud awal lagi. Tak gitu. Makmum masbuk dah dia lewat, dia mari pada rakaat yang kedua dah. Jadi tu imam duduk tasyahud awal, dia belum lagi duduk dalam tasyahud awal. Jadi tu imam bangun daripada tasyahud awal kepada rakaat yang ketiga, sunat tu imam angkat tangan. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat daripada Abi Humaid yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, ya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit, thumma idza qama min ar-rak'atain kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibai. Rasulullah apabila bangkit daripada rakaat yang kedua rakaat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat dua tangan sehingga bertentangan dua tangannya dengan dua bahu dia. Baik, soalannya, apakah makmum disunatkan mengangkat dua tangan ataupun tidak? Dalam masalah ini sebenarnya ulama mazhab Imam Syafi'i berselisih pandangan. Sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunat bagi makmum mengangkat dua tangan bukan kerana makmum duduk tasyahud yang pertama, akan tetapi kerana mengikut imam. Kerana innama ju'ilal imam liyutamma bih, sesungguhnya dijadikan imam supaya diikutkan dengannya. Jadi walaupun makmum masbuk, bukan dua rakaat bagi makmum, tapi oleh kerana makmum tu mengikut imam, maka juga dituntut kepada makmum mengangkat dua tangan ketika tu imam bangun kepada rakaat yang ketiga daripada tasyahud awal. Okey, boleh faham kan? Namun ada pandangan yang kedua mengatakan makmum tidak sunat mengangkat dua tangan. Sebab kita khabar masalah ni berlaku perselisihan. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana cara angkat tangan lagu mana cara angkat tangan? Sebenarnya cara angkat tangan dia ada beberapa cara. Hak yang disunatkan, kita hadapkan tapak tangan ni ke arah kiblat. Amba ni bukan hadap kiblat amba ni. Amba hadap ke jatuh Kalau amba hadap kiblat dak bunyi pula speaker Speaker duduk alik ni kan. Okey, kita hadap dua tangan kita ke arah kiblat. Okey, ni hak yang paling comel. Baik. Dan masa mana kita nak akad? Sebenarnya masa mana kita nak akad pun boleh. Cuma hak yang berlaku perbincangan di kalangan umat ulama, mana hak yang lebih afdal. Boleh kita nak akad masa kita ucap A. Mula A, tangan kita gerak dah. Okey, boleh faham? Nanti kita sebut hak yang secara keseluruhan dulu, lepas tu kita tengok, kita khabar hak yang lebih afdal. Okey, hak yang pertama kita gini.
tangan kita gerak. Allahu Akbar. Sampai sini, bar tangan kita duduk sini. Lepas tu jatuh bawah. Okey, dia faham? Sekali lagi ya. Nak berdiri, ya, tak apa lah, pakai duduk je lah. Okey. Tangan mula gerak. Allahu Akbar. Bar, tangan duduk sini, bar, baru letak. Satu. Yang keduanya, tangan gerak. Allahu Akbar. Bar, apabila tangan jatuh. Dua. Yang ketiga ni, tangan duduk sini dah. Allahu Akbar. Tangan jatuh, bar. Okey, berapa dah? Tiga. Yang keempat, tangan duduk sini. Bar pun tangan duduk sini. Allahu Akbar. Baru jatuh. Okey, boleh faham? Hak yang paling afdal, hak yang paling comel, menurut apa hak yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin adalah permulaan, angkat tangan adalah permulaan ucapan Jadi kita mula kita angkat tangan. Tapi salah satu daripada hak yang kita sebut kalau kita buat dapat fadilat sunat akad dua tangan. Cuma hak yang kita nak sebut ni mana hak yang lebih afdal? Hak paling afdal akad tangan, bar tangan jatuh. Hak tu hak yang lebih afdal. Tapi hak yang mana-mana kita buat dapat belaka fadilat sunat. Okey, boleh faham kan? Kita rayak sekali lagi ya. Yang pertama, kita ambil hak paling afdal sekali. Allahu Akbar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Allahu Akbar. Yang ketiga, Allahu Akbar. Yang keempat, Allahu Akbar. Okey. Mana hak yang lebih afdal? Hak yang lebih afdal hak yang Allahu Akbar. Hak tu hak yang lebih afdal. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni dia menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akad takbir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertakbiratul ihram, Rasul menjadikan dua tangan dia bertentangan dua bahu. Bertentangan dua bahu. Tu hadwa mankibai. Tapi di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Malik bin Al-Huwairith. Yang mana Malik bin Huwairith menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia bertakbir, rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayh. Rasul angkat dua tangan sehingga mana dua tangan dia bertentangan dengan dua telinga. Okey, dalam hadis ni, hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Abi Humaid As-Sa'idi, begitu juga hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Rasul angkat dua tangan bertentangan dengan dua bahu. Ni mangkib. Baik, bertentangan dengan dua bahu. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia daripada Malik bin Al-Huwairith, yang mana Malik bin Huwairith menceritakan Rasulullah apabila dia ucap takbir, dia akan angkat dua tangan dia sehingga bertentangan dua telinga. Okey, ada hadis yang menyebut bertentangan dua bahu, ada hadis yang menyebut bertentangan dengan dua telinga. Maka Imam Syafi'i dia menggabungkan dua hadis ni, beramal dengan dua-dua hadis. Maksudnya dia kata hadis yang mengatakan bertentangan dengan dua bahu dengan bertentangan dua telinga tidak ada pertentangan pada asalnya. Pada hakikatnya tidak ada pertentangan, tidak ada perbezaan. Cuma hak yang berlaku pertentangan dengan bahu adalah ni, tapak tangan ni. Hak yang berlaku pertentangan dengan telinga adalah hujung jari. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i ni, hak yang paling afdal hujung jari bertentangan dengan atas telinga, ibu jari bertentangan dengan cuping telinga bawah, manakala ni tapak tangan hak bawah ni bertentangan dengan bahu. Okey, boleh faham kan? Gane hak yang paling afdal gini. Hak ni hak yang paling afdal bertentangan. Bukan gini. Gini jauh pula dengan bahu. Gini bertentangan dengan bahu. Allahu Akbar. Ada sebagian ulama dia ambil hadis yang bertentangan dengan dua bahu tanpa dia melihat kepada hadis yang bertentangan dengan dua telinga. Dia kata hak yang afdal gini, Allahu Akbar. Kita boleh faham? Dan kedua mazhab Imam Syafi'i menggabungkan dua hadis tersebut. Hadis hak linga dengan hadis bahu gabung belaka. Jadi sebenarnya ada tangan hak yang bertentangan dengan bahu dan ada tangan hak yang bertentangan dengan telinga. Ni kena belajar belaka Walaupun benda ni sunat, tapi biar kita buat betul. Sebagaimana hak yang disebut oleh ataupun hak yang difahami oleh para alim ulama daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i lagu mana?
Allah, tengok Allahu Akbar. Jadi ujung jari kita hak bahagian atas sama tentang dengan bahagian linga kita hak atas, manakala ni ibu jari bertentangan dengan ni cuping telinga dipanggil benda tempat orang tok subang orang pakai subang, bukan orang puang, orang lelaki tak dipakai subang. Lepas tu hak yang bawah tangan, hak bahagian bawah ni bertentangan dengan bahu. Gini tu makna bertentangan. Bukan gitu. Gitu bahang orang tepi pula. Allahu Akbar. Okey. Tu cara dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, apabila rukuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan kedua belah telapak tangannya pada kedua lututnya. Kemudian membongkokkan punggungnya dengan lurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan dua tangannya pada dua lututnya, kemudian dia meluruskan belakang dia. Dia zahrahu makna belakang dia. Luruskan belakang dia. Itu cara rokok. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i, meletakkan tangan pada lutut bukanlah syarat bagi rukuk. Syarat bagi rukuk adalah tunduk. Kadar mana tunduk? Kadarnya kalau kita olor tangan sampai ke lutut. Soal nak olor ataupun tidak, itu nombor dua. Kalau kita dah olor tangan duk juta, tapi molek adalah rokok, sah. Sebab letak tangan bukanlah wajib, bukanlah syarat dalam mazhab Imam Syafi'i. Cuma kalau orang letak tangan di lutut, dia telah meninggalkan sunat. Tak comel lah. Tapi tetap rokok dia sah. Seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila bangun dari rokok, baginda berdiri tegak sehingga setiap tulangnya kembali ke ruasnya masing-masing. Kan kita ada tulang belakang kan? Jadi apabila kita berdiri tegak, ia kembali kepada ruas dia belakang lah. Apabila sujud, baginda letakkan kedua tangannya tanpa merenggangkan kedua sikunya ataupun menghimpitkannya. Sekali lagi dalam hadis dia kata wada'a yadayhi ghayra muftarish. Gini. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan kedua tangannya. Rasul letak kedua tangan dia tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan dua tangan dia masa ketika sujud tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak lengan dia di atas lantai. Dia Rasul tak rapat lengan atas lantai. Hukum merapatkan lengan di atas lantai adalah makruh. Sebab di sana ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham kan? Letak lengan atas latar. Okey, ni kita lengan, kita rapat latar. Jadi kita letak tangan tapi lengan kita akak. Jangan letak atas lantai lengan. Hak tu hak yang paling afdal. Cuma kalau kita letak atas latar, tetap sah sujud kita. Letak atas latar hukum dia adalah dok comel je. Bukanlah syarat jangan letak atas latar. Ni lengan kita ni jangan rapat di latar. Kena akak, letak tangan akak lengan. Tu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari kata Rasulullah, "I'tadilu fis sujud." Hendaklah membetulkan pada sujud. "Wala yabsut ahadukum dhira'aihim bisaqal kalbi." Jangan menghampa oleh seorang di kalangan kamu dua lengannya sebagaimana anjing menghampa dua kaki dia. Tengok. Rasul kata, jangan menghampa dua lenganmu sebagaimana anjing menghampa dua lengan dia. Kan anjing tak gitu kan? Jangan kita letak gitu dalam sembahyang ketika kita sujud. Akak dua tangan. Begitu juga dalam hadis ini disebut wala qabidhihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merapatkan kedua lengan dia. Maksud tidak merapatkan kedua lengan dia, Rasul tidak rapatkan dua lengan dia dengan dua lambung dia, dua rusuk dia. Jangan rapat gitu. Ini masalah untuk lelaki. Manakala untuk perempuan ada perbincangan pula di kalangan ulama. Baik, jadi jangan rapat ni lengan kita di mana? Di rusuk Jadi kena buka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, Rasul memang buka tangan dan buka renggangkan di antara perut dengan peha, sehingga kan Maimunah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim,
Kata Maimunah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada law sya'at bahmatun an tamurra baina yadayhi lamarrat. Rasulullah kalau dia sujud, andai kata anak kambing nak lalu di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh lalu. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, anak kambing nak lalu bawah boleh lalu. Maksudnya ada ruang besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka. Dan itulah cara sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lepas daripada tu kata dia, benda lagi. Lalu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan hujung jari jemarinya, hujung jari jemari kedua belah kakinya ke arah kiblat. Dan jadi dalam ketika sujud Rasulullah hadapkan dua hujung jari kaki dia ke arah kiblat. Maksud dia Rasulullah lipat dua kaki dia. Sebab itulah lipat dua kaki dalam sujud adalah syarat sujud. Tidak sah sujud menurut pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i bagi orang yang tidak lipat dua jari di dalam sujud. Dia lipat dua jari dalam sujud adalah wajib. Walaupun dalam hadis ni ada hak yang sunat. Hak ni budak kata sunat, pergi kata wajib kerana ada hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Diperintah kepadaku supaya aku sujud di atas 7 anggota. Alal jabhah, di atas dahi. Wa asyara ala anfi, Rasul isyarat kepada hidungnya. Lepas tu wal qadamain, wal yadain, dan dua tangan. Wal rukbatain, dua lutut. Lepas tu wa atrafil qadamain, dan hujung-hujung dua tapak kaki. Jadi kena lipat kaki. Sebab dalam hadis tu Rasul kata, umir tu diperintah kepada aku, Allah Ta'ala suruh aku sujud lagu tu, maka kita kena ikut. Sembahyang Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, kena sembahyang sebagaimana melihat aku sembahyang. Jadi kena lipat kaki. Tu kena ingat, kita sujud mesti kena lipat kaki. Berbeza duduk antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud bukanlah syarat dia lipat kaki. Lipat kaki hukum disunat. Tak lipat kaki tetap sah. Tapi ketika sujud mesti kena lipat kaki. Baik. Faham tak lipat kaki? Bukan lipat kaki habis licin kaki lipat, nak mana boleh lipat kaki gitu. Tu jari depan je, jari tu lipat jari. Tu maksud dia. Sehingga kan dalam hadis ni menyebut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, Rasulullah menghadapkan hujung-hujung jari kakinya ke arah kiblat. Maksudnya lipat. Kalau dok lipat, maka nak ada kiblat ke mana? Boleh faham kan? Ia nak ada ke kiblat hujung jari kaki ketika mana? Ketika kita lipat jari. Sebab kaki kita duduk belakang kan? Kalau kita duduk lipat, dia ada ke noh, ke balik naik tau. Kita nak ada balik jatuh, cara dia adalah kita lipat kaki. Itu maksud dia. Lipat kaki kita faham dirilah. Jangan silap faham pula lipat kaki. Lipat kaki ni maksudnya tu jari tu kita kena lipat tau. Seterusnya kata dia, baginda duduk di atas telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Dan apabila duduk dalam rakaat yang terakhir, baginda hunjurkan telapak kaki kirinya seraya menegakkan telapak kaki yang lain dan duduk di atas punggungnya. Jadi maksudnya dalam tasyahud awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk iftirash. Duduk iftirash macam duduk tahiyat awal. Manakala tasyahud akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tawarruk, duduk macam duduk tasyahud akhir. Okey, boleh faham kan? Tasyahud awal macam duduk tasyahud awal itulah. Tasyahud akhir macam duduk tasyahud akhir itulah. Cara gitu paling mudah nak kebah. Dah faham belaka dah tasyahud awal tasyahud akhir. Hadis ni dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia. Dan hadis ni adalah hadis yang menjadi sandaran kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan mazhab Hambali. Dan di sisi ulama hadis bahawasanya ada perbezaan cara duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Dalam hadis ni Abi Humaid As-Sa'idi menceritakan Rasulullah pada tasyahud awal duduk tasyahud awal, pada tasyahud akhir duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir tu olor kaki tu waktu baik tau. Manakala duduk tasyahud awal dak olor kaki waktu baik, kita duduk atas kaki. Tu kan? Kita duduk atas kaki. Kita duduk atas kaki kiri. Kita tegakkan kaki kanan. Tu tasyahud awal. Manakala tasyahud akhir, kita tegakkan kaki kanan. Lepas tu kita olor kaki kiri di bawah kaki kanan. Kita duduk atas latar. Kita tak duduk atas kaki. Boleh faham tak Boleh faham kan? Okey.
Duduk tasyahud awal tu nama dia duduk iftirash. Manakala duduk tasyahud akhir tu nama dia duduk tawarruk. Tu istilah yang diguna oleh ulama fiqh dalam kitab fiqh. Sebenarnya cara duduk yang paling afdal ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir, sebenarnya ulama berselisih pandangan. Kita nak cerita ulama berselisih pandangan. Kalau mazhab Maliki, dia kata mana sunat duduk tawarruk pada tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Tasyahud awal duduk macam tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir duduk macam tasyahud akhir dalam mazhab Maliki. Manakala mazhab Hanafi dikata sunat duduk tasyahud awal pada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Bercanggah dengan mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i lain. Tasyahud awal duduk tawarruk, manakala tasyahud akhir duduk iftirash. Silap. Tasyahud awal duduk iftirash, tasyahud akhir duduk tawarruk. Okey, kita cover sekali lagi ya. Kita kena letak istilah dulu mudah sikit. Payah juga kita nak sebut Jadi kita tasyahud awal tu, kita tegakkan kaki kanan. Kita duduk di atas kaki kiri, kita lipat kaki kiri, kita duduk atas kaki kiri. Itu dipanggil duduk tasyahud awal. Dalam bahasa Arab nama dia duduk iftirash. Okey. Kalau kita tegak kaki kanan, kita olor kaki kiri di bawah kaki kanan, kita duduk atas latar, tu nama dia duduk tawarruk. Okey, kita ada duduk iftirash, duduk tawarruk. Dalam masalah duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir, mana yang lebih afdal, ulama berselisih pandangan. Mazhab Maliki dikata sunat duduk tawarruk tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Sama je. Mazhab Maliki. Mazhab Hanafi pula sunat duduk duduk iftirash pada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Bercanggah dengan mazhab Maliki. Namun mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan sebahagian besar ulama hadis mengatakan duduk tasyahud awal adalah duduk iftirash, manakala duduk tasyahud akhir adalah duduk tawarruk. Kerana dalam hadis ni, hadis yang diriwayat daripada Abi Humaid As-Sa'idi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yang mana dalam hadis ini menceritakan secara jelas ada perbezaan di antara duduk yang pertama dan duduk yang kedua. Okey, boleh faham kan? Jadi yang kita duduk tasyahud awal kita duduk tawarruk, duduk iftirash, tasyahud akhir kita duduk tawarruk, sebenarnya duduk tersebut sandaran dia adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang kita baca pada malam ni. Okey, boleh faham? Habis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya doa iftitah. Wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila as-salah qala wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Itu nak cerita doa iftitah. Panjang tu doa iftitah. Yang kita baca dah sampai tahap tu. Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung semula dah. Dah kita nak cerita. Kita berhenti sini dulu untuk malam ni. Insya-Allah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini dan agar sama-sama dapat kita mengambil manfaat. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.